Satu PDF, 3 PowerPoint. Kan? Ya, ada 4 file. Okay. Okey. Okey ya, so semua orang saya ingat dah ada kot. Orang duduk atas pokok pun dah sampai. Hari ni tak nak buka video kat ni dah. Lama tak tengok. Asyik tengok gambar ya. Dengar kena dah ni. Dengar doktor, dengar. Kejap saya tengah pakai tudung. Pakai radar senang. Letak atas kepala tak payah ikat kan. Letak kepala dah 2 saat kan. Tudung nak pusing ikat-ikat kan terjerut tengkuk tak. Sekarang dia tudung sarung doktor. Oh ya ke? Okey. Memudahkan kan. Okey. Okey, ada nak kami ini lagi. Okey, saya nak confirm balik ya. Saya pun dah lose track. Minggu ni minggu ke berapa? Minggu ke-10. Okey, minggu 10. Bermakna kita ada 4 minggu lagi. So next week confirm. InsyaAllah lah. Saya rasa kelas untuk next week memang saya tak boleh adakan. Okay. So jika ada apa-apa yang perlu ditanya, kita Zaitun kata minggu ke-8. Betul ke? So 8 ke 10 ni? 10 doktor. Zaitun, kenapa kata 8? Sebab saya tengok record tu minggu ke-8. Record mana? Mungkin record dalam saya punya attendance. Memang awak tak pernah posting? Ada, tapi kalau macam bukan penting lah tak masuk kelas. Tapi kalau saya tak masuk kelas, dia muncul juga dalam record saya tu. Bermakna memang 8 kali lah kira. Okay. Ni minggu ke-8. Atau saya salah, saya tak pastilah. Okey. Saya cek ni 9 kot doktor. akademik minggu ke-11. Ataupun 9. 9. 9. Okey. Minggu Minggu ke-10, ke-9. minggu lepas baru minggu yang ke-9. Minggu ni minggu 9. Itulah. Maksudnya minggu ni 8 atau 9. Saya kalau ramai-ramai orang cakap makna saya lebih percaya. Pasal dia nampak teratur banding orang lain. Orang lain agak kelang kabut sikit. Makna nampak teratur, steady. Okey, so ada minggu 9, mungkin latest minggu 10. Dan tentu sekali dia berkait rapat lah dengan kita punya interaksi. Khasnya, saya masalah besar dalam kelas ni ialah kita ada pelajar yang perlukan bahasa Inggeris. Okay? So, saya tak boleh ignore lah. So, there is at least 3 of them that really needs English. Dan saya risau juga dalam bahasa Inggeris saya ni pun ada juga yang mungkin khasnya anda tak berapa jelas. Dan salah satu sifat yang akan mengekang masalah ni ialah budaya yang tak ada tanya soalan. Diam je, terima je kan. Dan ada antara anda, kadang saya suara pun jarang dengar. Khairunisa memang saya jarang dengar suara dia langsung. Betul ya Khairunisa? Tengok, jawab pun tidak. Okay, so masalah akan timbul. So oleh kerana itu anda perlu bagi dengarlah suara. So anda bersuara tu memang bukan tujuan nak dapat markah tak? Because some people do that. Dia nak nampakkan diri dia supaya orang boleh beri markah. The question is that bila anda tanya soalan, maka kemungkinan besar satu ialah apa yang tak jelas bertambah jelas. Yang kedua, kurang-kurangnya saya sedar anda wujud lah. Dan based on your soalan, saya boleh kesan sama ada anda ni minat ke dan sebagainya. So that's why interaction ni perlu ada. Especially dalam master's class. Kan? Kalau kelas-kelas yang bawah tu mungkin lebih kepada orang kampung kata spoon feed ni. Apa dia spoon feed Syirah? Cakap Melayu lah. Suap. Yalah. Diterjemahkan suap lah. Maksud dia apa? Doktor. Memang betul lah maksud dia disuap. Tapi bahasa makna sebenar dia apa? Syirah? Tunggu je untuk Dia ikut je. ikut je. Dia ikut je. Orang kata hitam-hitam lah. Benda tu kelabu pun hitam. So masters ni, nama dah masters kan sarjana. Memang anda digalakkan untuk menyoal balik
Especially kalau benda tu nampak macam tak betul. So kalau boleh untuk masters ni, kita tak nak lah segala pak turut, mak turut, kak turut, abang turut, semua tak nak. Bila anda nampak benda tu agak macam tak kena je, maka masters ni dia suarakan. Tapi kita sekali lah suarakan dengan sopan kan. Apa ni salah lah, tak betul lah. Bersyarah bodoh ke, macam-macam lagi lah kan. Okay. Kalau macam sarjana muda tu, mungkin kerana mereka nakkan degree tu kan. Tanpa degree tu dia tak dapat kerja, betul tak? Tak dapat gaji yang dia hendaki. Maka ikut je lah. Nanti cerita macam Timun kan. Dia cakap banyak bersyarah betul makah. Tapi at masters level ni, anda tak perlu Anda tak perlukan degree ni nak dapat gaji naik. Tapi saya tak pastilah orang Indonesia. Macam mana Tahirul? Gaji naik ke kalau ada masters banding dengan sarjana muda? Ya, doktor. You all kalau dia balik sana, ada sarjana gaji naik ke? Kalau dia PNS macam daripada negara yang dapat gaji naik, doktor. Tapi kalau macam yang private school, tu tak naik, doktor. Depends on the school. Kes Tahirul macam mana? Anda dengan kerajaan atau private school? Private school, doktor. So private school tak naik. Habis siapa bayar sekarang? Tak naik, doktor. Yuran semua. Sekarang ni tajaan, doktor. Tajaan, doktor. Tajaan daripada siapa? Ya. Siapa NTB, Lombok. Jadi memang macam tak ada provinsi, doktor. Tapi tak ada kenaikan. Tak ada kenaikan, doktor. Tapi kalau kerja kerajaan naik. Ya, doktor. Okay. So I assume lah kalau Tahirul, Maisarah macam mana? Naik lah Maisarah gaji? Tak pasti, doktor. Rasanya naik. Kalau tak pasti tu naik lah kan. So bila anda naik, kebanyakannya dia takut dia tak lulus, maka dia buat je lah ya? So kita tak nak lah macam tu. Last kali you end score di program, you get straight A's 4.0, but you don't know what to do with the knowledge that you gather. Why? Because the knowledge that you gather most likely it will be superficial, kulit je kan. Soalan pun soalan senang. So memang ada khusus ya, soalan dia senang, sengaja nak bagi markah. At masters level sepatutnya tak ada kan, tapi memang itu berlaku. Okay. Dan antara yang susah anda mungkin dah jumpa dah minggu lepas, tapi hari ni kita akan cuba jadikan dia lebih eksplisit. Okay. So the materials that I have sent you, first regarding the instrumentation, because in your final you will be required to have at least 3 instruments. So if you're at that first instance now, your proposal dah hantar ke? Belum ya? Dah hantar belum? Belum, doktor. Belum lagi? Okay, so saya mungkin misap dengan orang lain. Memang confirm belum hantar. Proposal hantar kepada SV ke macam mana, doktor? Bukan, yang 30%. Oh, Dah. dah. Yang you hantar tu, especially chapter 3, instrumen you all dah okay belum? Bagus. Kerana saya tak tengok lagi. Okay, saya banyak sangat nak tengok sana sini, saya terlepas pandang you all punya group. So, your all punya 3 instrument tu, is your instrument good enough or not? Tak pasti, doktor. Okay. Belum. So, sekarang ni, hopefully lah, have enough masa nak semak. Because, seriously, di kelas saya kata, saya nak anda dapat A. Tapi your A must also show that your instrument are valid and reliable. Kan? Dan seperti mana saya dah maklum lebih awal kan, I don't want to burden you, that's why I ask for any minimum of 5 items kan. Normally you don't have 5 items for any instrument lah. That number is too small. But to make sure kan, you are able to construct instrument and yet do not burden you too much. So I would say 5 is fair, fair number. Okay. But of course, if anybody else want to add to that 5,
all the better lah. Kan? And of course that 5 must be explained in such a way that is valid and reliable. So, banyak-banyak kandungan dalam chapter 1 to 3 tu, yang saya akan fokus ialah pada problem statement, coming to your objective soalan kajian, okay, coming to your hypothesis, your operational definition, and saya akan lompat lah chapter 2 tu. Pasal chapter 2 dalam GRU tu patut you all tahu lah kan. Terus pergi pada metodologi, dan dalam metodologi tu lah nak tengok the 3 instrument tu, have you construct in such a way that it is valid and reliable. Okay, so that's the whole idea of chapter 3. But if you are waiting for my feedback on your instrument to further proceed with chapter 4 and 5 kan, then there will be a long delay. So of course I suggest that you proceed towards your data collection and your analysis. Okay, lagi sekali not to burden you, our data are not real data kan. Betul lah? So you don't need time to go and administer your instrument, tak. Whatever you have with your instrument, anda plug in je anda punya data. Okay, and when you plug in, you should be able to run the necessary test. So ingat objektif soalan kajian ada 2 je. One regarding the difference, the second regarding the relationship. So for the difference, firstly lah, you should check for normality dulu. Okay, and that the data is clear. Kalau data normal, then you ought to go for a parametric test, kan? Kalau anda buat 2 independent groups, it should be an independent t-test. If you do a pre-post situation, then it should be a paired t-test, kan? And I don't think any of you are doing 3 groups. Ada ke? Tak ada ya? Kemaikannya 2 kumpulan je kan? So kalau siapa yang buat 3 group, you should be doing an ANOVA. Okay, when you get that data, how to read output, kita dah buat dah kan? Anything less than 0.05, you reject the null. Okay, so bermakna that is difference. Kalau more than 0.05, you do not reject the null. There is no difference. Dan seterusnya, depan tu kita akan buat dalam bentuk 4 ayat kan? Yang mana dah bagi pada anda lah. Okay. Coming to the second research question regarding relationship. Similarly, there is a null hypothesis. So the null hypothesis says there is no relationship. Okay, then you run your data. Lagi sekali, less than 0.5, reject the null, there is relationship. More than 0.5, you do not reject the null, there is no relationship. And then you report in that 4 sentences. So that's the whole idea of chapter 4. So untuk chapter 4, for the purpose of our coursework memang kita akan buat 2 saja soalan kajian which results in only 2 tests kan. One for difference and one for relationship. But as you know, when you talk about differences, at least lah ada 8 test on differences kan. So, based on data yang you buat tu, maka I'm encouraging you to try all the necessary per test. So, if you have any problem in doing the test, the way that I'm going to help you is that I will provide you as many as possible lah, mana yang ada video. Okay. So, ada yang ada video in BM or in Indonesia, bahasa Indonesia really. Dan also, mana yang tak ada is in English. Other than that, I will provide you with the data SPSS yang mana-mana yang boleh kita ambil. Then I will do a step by step dengan gunakan print screen atas PowerPoint. Jadi benda inilah kalau kita kata sekarang week week 9 ke week 10, hopefully lah by week 12 ke anda boleh nampak dah benda tu and you do the necessary test. Okay, so that will amount to around 20% of the whole coursework.
ujung sekali lah, week 14 ke, week 13 ke, mungkin lah, baru kita start dengan ujian yang anda patut buat. Dan of course ujian tu definitely it won't be I won't be calling you for interactive. You will be doing online, and peluang untuk meniru adalah amat tinggi. Okay, so kecuali Yulu, Jiang and Xiang which are allowed to write in English, the rest mesti tulis dalam bahasa Malaysia. Jadi tak boleh guna bahasa Inggeris. Pasal kalau bahasa Inggeris, memang akan berlaku copy paste. Okay? So anda ada banyak masa, you have time to tengok rujukan dan copy paste serta ada jawapan. So jawapan anda mesti dalam BM, dan mana-mana ayat yang serupa tu saya anggap bahawa berlaku copy paste. So kita potong markah. Okay? Tetapi for the 3 students from China, definitely lah dia kena buat dalam bahasa Inggeris. Dan kalau dia copy paste, saya tak boleh nak kesan. Okay? Okay, boleh? Ya? Yeah? Okay. So definitely untuk next week memang tak boleh ada. So whatever masalah yang timbul, we try to settle it by today. Ya? Kalau boleh by 12 lah kan? 8 to 12 class. Okay. Sekarang ni, the slides I have given you, one is on instrumentation. Ya? Macam mana nak construct tu. Lagi sekali, if you feel that you can further improve your instrument using the notes or any other source, then please do so lah. Because last kali ya, anda akan submit semua sekali. Bermakna di chapter 1 to 3, dah buat. As many as I can, I will try to, semak dia orang putih kata apa? Hati tu? Semak. Check the answer, sir. Check the correct answer. I will read through your assignment lah. Examine. Okay, good. Khairul. Yes, better word examine. Okay. So I will examine your chapter 1 to 3, but definitely I will go for those who send in first lah. And then those with the necessary correction can correct them. And those who have not been corrected, you still need to write a better one lah. So last kali anda akan submit the whole 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Siapa Zain Mahidi? Tak pernah dengar nama pun. Ada ke? Okay, bagilah dia masuk dulu lah. Okay, Zain Mahidi, who are you? Tak pernah dengar. Zain Mahidi? Boleh on video tak? Nak tahu siapa dah? Melayu ke? Sudah tak jawab. Are you there? Tak ada, saya remove nanti. Macam nama Arab je doktor, macam Hana je. Dah itulah. Zain Mahidi. Can you show yourself? Zain Mahidi? Dah lah, hilang. Ini CIA spy banyak. Okay. So sekarang ni, for today, the content that we are going to do is quite difficult. We are going to do about, okay, selama ni, we have the objective of the study kan, followed by the research question, followed by the null hypothesis, correct? Betul? Okay, boleh tak bagi satu contoh soalan kajian yang kita buat selama ni? Anybody? Kita tanya Maisarah. Maisarah on video. Maisarah nak tengok macam mana ukur Maisarah hari ni. Cukup ke sifat dia? Soalan kajian Maisarah. Perbezaan. Apakah terdapat perbezaan antara perkembangan kognitif kanak-kanak kelompok kumpulan B dengan kumpulan A? Okey, ulang lagi sekali. Adakah terdapat perbezaan perkembangan kognitif kanak-kanak kumpulan A? Wait. Saya ingat ya.
there will be always a difference. Confirm. Yang kita nak tengok, is it a significant difference? Okay? Jadi perkataan significant tu kena ada. Okay, ulang balik. Pastikan ada perkataan significant dalam perbezaan tu. Adakah terdapat? Terdapat perbezaan yang signifikan antara perkembangan kognitif kanak-kanak kumpulan A dengan kumpulan B. Okey. Nak tahu sikit. A tu apa? B tu apa? Kumpulan A dapat apa? Kumpulan B dapat apa? Kumpulan A itu saya nak guna kumpulan B1 dengan yang kumpulan B itu B2. Kumpulan B itu kalau macam mana doktor? Interventionnya apa? A ni, is it an experimental study? Iya doktor. Okay, experimental study. So interventionnya apa? A buat apa, B buat apa? Kelas beza kelas doktor. Okay. Satu. Tapi ada intervention tak? Ya, experimental kan? Tak ada. Tak ada intervention? Tak ada. Tak ada, okay. So kalau tak ada intervention, is it an experimental study? Okay, the rest Sekarang masalah kata kelas dia ada dua kumpulan, A dengan B. Tapi tak ada intervention lah. Anda tak buat apa-apa pada kumpulan tu kan? Betul tak? Ada buat apa-apa tak pada kumpulan tu? Ada atau tak ada? Ada kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan doktor. Bermakna ada lah intervention. Betul? Okey. Jangan Ya, silap. Okay? Kalau tak ada pun boleh juga. Kalau tak ada intervention, dia bukan eksperimen. Nama dia apa? Reka bentuk yang tidak ada intervention. Tapi kita masih tengok kumpulan B. There's no intervention, but we are still looking at the difference between class A and class B. What design do you call this? Not Tairul, not Tiawan. You look. A and B, no intervention. We are looking at differences between group A and group B, but we don't include any intervention. What design do you call this? Lupa dah. Okay, kita nak tengok mereka berbeza kenapa? Syirah dah naik nama dah. Syirah explain, Syirah. Comparative correlation. Okay. It's not correlation. Bukan. It is causal comparative. Comparative. Silap. Okay. Perkataan ni lah causal. Kita nak tengok kenapa A dengan B tu beza. What caused them to be different? Katalah A tu nampak macam aktif sangat kan? B tu macam slow je. So kita nak tengok causal, what makes them active. Comparative, we compare A and B. But there is no intervention. Beza dengan eksperimen, kita nak compare tapi kita do something to one of the group. Perlahan kan? One of the group, experimental group tu kita bagi something. So sebab tu saya tanya masalah sekarang ni. Is it experimental study ke causal comparative masalah? Pasal dua-dua pakai t-test kan? Betul tak? Kenapa dua-dua pakai t-test? Yeah. Because you are looking at differences between two groups kan? As long as you are looking at two groups, it is a t-test. Walaupun ada intervention, experimental, tak ada intervention, causal comparative. As long as two group je, t-test. Okay. So now, masalah experimental ke causal comparative? Eksperimental. Okay, now, what experimental group dapat apa? What are you going to do with them? Pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dokter.
Okey, yang satu grup lagi? Satu lagi tak ada intervention. So nak panggil apa? Pembelajaran biasa, tradisional. Ya. Okey. So bila dalam anda punya research question, I do not want you to write as beza antara kumpulan A dengan kumpulan B. Pasal then we need to ask kan, A itu apa, B itu apa. So tulis penuh. Perbezaan di antara kumpulan yang diajar dengan menggunakan apa tadi, dengan kumpulan yang diajar secara tradisional. Okay. So don't do as group A, group B. Sebut betul-betul as lengkap as possible so that nobody needs to question you. Okay ya? Boleh? Okay, now ulang balik Masara. Buat dalam bentuk ayat yang lengkap. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan prestasi kognitif ya di antara pelajar Lombok yang diajar dengan Pembelajaran pendekatan saintifik dengan tradisional, pembelajaran tradisional. Okey. Adakah perbezaan? Okay, ada perbezaan tak? Itu adalah soalan kajian. Sekarang jadikan dia hipotesis null. Copy paste ya? Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara Dan yang signifikan ujian prestasi kognitif kan? antara kumpulan yang menggunakan pembelajaran saintifik dengan pembelajaran tradisional. Okey. Remember Zaila Mahidi tadi tu. Arab apa ni, Melayu biasa. Zaila. Ayat Sirah kata awak Arab. Zaid Mahidi. Okey. So sekarang ni paling penting ya, everyone do not retype those following hypothesis tu. I ask you to do what? Copy paste so that your objective, your research question, your hypothesis must be the same. The only difference is that, okay, dalam objektif untuk apa? Kan? To do what? Dalam soalan kajian, it becomes adakah dan hujungnya tanda soal. Dan dalam hipotesis bermula dengan perkataan tidak dan tak ada tanda soal. Okey, kita ambil balik Masara punya contoh ya. Masara kata tidak terdapat perbezaan kan? Correct Masara? Correct, Doktor. Mungkin tak last kali A significantly better than B? Possible? Possible. Mungkin tak B significantly better than A? Possible? Possible. Sebab itu kita kata apa ni? Tidak terdapat berarah. Okay. Sebab tu nama dia tidak berarah. Non-directional. It can go either way. Boleh? Boleh, Doktor. So, objektif pun tidak berarah, soalan kajian tidak berarah, dan hipotesis null tidak berarah. Okey, sekarang ni untuk Masara dan untuk everybody ya, you check balik you punya soalan kajian yang sekarang ni memang dalam keadaan tidak berarah. So saya nak anda tukarkan dia kepada berarah. Change your non-directional research question and hypothesis to a directional research question and hypothesis. And then I will call on you to explain to the class. Boleh kau tak? Tukar soalan kajian, hipotesis kajian daripada yang ada sekarang ni berbentuk tidak berarah, non-directional, change to berarah, directional. Okay? So everybody do with their own soalan kajian. Bagi anda masa 5 minit dan tulis dekat chat. Okay? So write to chat your research question from non-directional to directional. Change your hypothesis null from non-directional to directional.
Okey, saya akan rakam ya kita punya interaksi ni, tetapi bukan untuk beri pada anda lah. Okey ya. So, tukarkan anda punya soalan kajian dan hipotesis kajian ya. Tukar dan kajian dan hipotesis kajian dari tidak berarah pada berarah. Dalam bahasa Inggeris, change your research question okay. Yulu, do you understand the question? Okay, I have been speaking to Yulu, Jiang and Zhang. If you have any question, bring it up. The master student is Zhang kan? Zhang yang PhD kan? Correct ya? Zhang is the PhD candidate ya? Jiang is the master's ya? I also is a PhD. Okay. So both of you are PhD. Jiang, Zhang, PhD ya? Yes, we are PhD. Okay. So meaning only Yulu lah. Okay. So the only from China, there is master's Yulu. Okay, Yulu, do you understand the question? Change the question, the research question and hypothesis from non-directional to directional. Okay, kalau kita tengok dalam surah. Okay, Wajidi dulu. Okay, Wajidi tak nampak awak punya soalan kajian. Zul Fadli. Awak buat dalam bahasa Inggeris Zul Fadli? Ya, doktor. Okay. Yang ini directional ke non-directional ni? Tu dah directional. Tak nampak pun. Okey. Okey. Okay, tak nampak dia directional. Tahirul. Ini directional kan non-directional Tahirul? Saya tak nampak kan Tahirul punya directional ni. Zalino.
Daniel boleh nampak adakah terdapat peningkatan. Okey. Okey, itu soalan kajian dia, hipotesis kajian dia. Makno punya tak nampak. So setakat sekarang ni Zalino punya dia nampak satu. Okay, yang lain tak ada. Okey. Boleh tak on your own looking at the slide hypothesis tu. Okay, cuba tengok. Ada 4 file kan. So satu ialah statistics in research. Yang satu lagi tu soalan kajian dan hipotesis kan. Jumpa file tu. Ada doktor dalam objektif soalan kajian. Okey. Cuba baca file tu dulu. Yes. Cuba baca file dulu. You read those files and try to come up with a directional hypothesis and directional null hypothesis. Okay. A directional research question and a directional null hypothesis based on file tu punya content. Masa hari ni kita akan buat benda tu. Okay, dulu I don't know, I'm not sure because I forgot whether it's English or English. But for the last so I guess I have to make slides especially in English for you. But at the moment, could you just read through the files? Okay, tiru apa? Tiru tak dapat dah. Tiru. Minta kat siapa nama? Nadira? Naik WhatsApp Nadira? Ya doktor, belum. Okey, tiru you ada access pada WhatsApp tu kan? Okey, naiklah Nadira. Tempat-tempat tu. Ke WhatsApp. Okey doktor. Okey doktor. Okey, orang besut ni paling penting. Dia penghubung kan? Menteri besar punya orang kanan tu. Okay, so anda baca, you read that first. Try to come up with your own research question, null hypothesis yang berarah. Okay, pasal hari ni kita akan buat test empirical data. So, time now 9:03 kita cuba buat sampai 9:40. Okay, so 9:40, your research question and null hypothesis directional is ready. Based on file tu. Baca tengok dulu. Siapa tak boleh buat tak apalah. Siapa nak dapat A minus, mesti boleh buat benda ni. Kalau tak boleh buat benda ni, cakap B plus. Masalah nak A kan? Betul masalah? Masara, Yanti, YSD, siapa seorang lagi? Khairul. Saya rasa semua nak A ke A minus kan? Kalau tak boleh buat yang ini, tak boleh dapat A minus. B plus yang paling tinggi. Okay? So sila faham betul-betul file yang ini. Okay, so 9:40 kita check balik. Baca slide tu. Dan prepare lah kita buat satu t-test yang you punya.
Okey, so masa dah tamat. Kita cuba tengok dulu ya, apa yang anda buat. Harapannya banyak yang betul lah. Ya. Sila on video Cik Khairul. Kena tengok muka juga. Apa dia? Buka video dan tanya soalan. Oh, gelap ya? Okey, sila. Yes. Okey, sekarang ni awak bercakap berkaitan dengan kerja khusus atau memang kajian secara am? Okey, tentu sekali semua tu dibuat sebelum lah. Sebelum kita memulakan kajian lah. Memang. Ini yang nak kita nak bincang hari ni. Memang awak tentukanlah sama ada awak nak buat berarah atau tak berarah. Okey. Okey, saya cuba glance tu tengok nampak macam okey lah kot Tahirul kata okey peningkatan. Yulu. Okay, Yulu, I still cannot see any directional. It is still non-directional. Ada. Okay. There is improvement kan, yours. Okay, Yulu is okay. Nampak macam anda semua okey lah. Okay, setakat tengok okey lah. Sekarang kita cuba tengok teori sebalik. Let's look at the theory behind the whole idea of directional. Okay, now I'm going to upload my slide, of which you have that slide. Doktor nak tanya. Tanya apa? Kalau macam ni, seperti saya kan, saya nak kaji tentang prososial kanak-kanak antara gaya keibubapaan yang demokratis dan otoriter. Kalau saya guna hipotesis macam peningkatan, apakah itu jatuhnya eksperimen atau kasual komparatif tadi, dokter? Okey, selalunya lah bila kita sebut dengan kita nak meningkat atau menurunkan sesuatu kan, selalunya dia terjadi akibat daripada eksperimen. Kerana dalam kes causal comparative, kita tak ada niat nak meningkat atau menurunkan. Kita kaji seperti adanya kan. Bermakna non-directional causal comparative. Tapi eksperimen dua-dua boleh. Okey. Berarti kalau kajian saya lebih ke kasual komparatif, hipotesis seperti ini tuh salah, dokter. Saya harus gunakan yang berarah ke atau tidak berarah? Okey, ulang lagi sekali. Kita ada kajian yang tidak mengambil kira intervensi. Kan? So, bila tidak ada intervensi, bermakna kita tak ada niat nak ubah bagi naik atau bagi turun kan? Ya. Maka confirm lah dia bersifat tidak berarah. Pasal kita tak kisah sama ada dia naik atau turun. Okay, so causal comparative satu saja. Semuanya tidak berarah.
Iya. Okey, sekarang kita pergi pada eksperimen. Okey, doktor. Dalam eksperimen, kita buat sesuatu kepada subjek. Intervention dia, kan? Jadi, bila kita buat satu, kita gunakan kaedah. Contohlah kita ambil contoh, ajar pelajar awal kanak-kanak huruf ABC dengan lagu, kan? Kalau tak ajar dengan lagu, dia lambat menyebut ABC. Iya, So, kita buat dengan lagu. Ada intervensi, correct? Iya, iya. Now, kita tak tahu sama ada pelajar kita tu lebih baik jika diajar dengan lagu atau tak diajar dengan lagu. Kita tak tahu, kan? Iya. Tapi teori kata budak-budak ni suka lagu, betul? Tapi Zaitun, kalau mak bapak dia ustaz lah agak-agak ajar dengan lagu, mak bapak dia bagi je. Dia Mak dia kata lagu tu haram, kan? Jadi dalam kes dia, kemungkinan akan berlaku mengajar tanpa lagu lebih baik. Possible, kan? Normally kita katakan logik dia ajar dengan lagu betul lebih baik. Tapi kemungkinan bahawa ajar tanpa lagu mungkin lebih baik. Kita tak tahu, kan? Kita nak gaji sekarang, ha? Iya, doktor. So kita tak tahu, so kita bagilah mereka intervensi tu. Kalaulah kita berhadapan dengan anak-anak yang ibu bapa mereka, kita kata berpendidikan barat lah, kata contoh. Agak-agak anak-anak dia suka tak menyanyi? Suka. Maka peluang kita nak dapatkan kesignifikan lebih tinggi jika kita gunakan berarah. Ya. Tapi kalau kita tak pasti, dia mungkin naik, dia mungkin turun, lebih baik guna tidak berarah. Kerana mungkin tadi, kan, ada pelajar yang lebih suka tradisional. Dan kalau kita ajar, memang betul, ya, tadika yang agama ni, yang memang geng serban besar, kan, yang lagu ni memang haram ni, maka dia akan berlaku apa? Yang tak ada, apa nama? Yang tak ada lagu tu akan lebih berjaya. Jadi kita tengoklah, kalau kita yakin intervensi tu memang akan betul-betul berjaya, eloklah pakai berarah. Tetapi kalau kita tak pasti, eloklah pakai tak berarah. Okey? Untuk eksperimen. Untuk kuasa komparatif, semuanya tak berarah. Pasal dia tak ada intervention. Logik tak bunyinya? Logik, kan? Okey. Terima kasih, doktor. Berarti yang saya punya ini untuk sekedar latihan, doktor, ya? Okey, saya harap sangatlah yang kita buat ni, sekarang ni kita sebenar nak menjadikan untuk keadaan sebenar dunia luar. Yang saya takut ialah anak ni taksub terhadap satu benda, sedang kat luar tu lebih banyak benda yang ada, kan? Ya, doktor. Ini yang terjadi pada pelajar. Bila dia buat reka bentuk, katalah dia ambil tinjauan. Yang lain dia tak ambil kisah. Okey, mungkin I'm addressing you lah, tiru. PhD student, they just do one design, so they know that design very well. But when they graduate, that is only the only design that they know. Kan? Kalau pakai t-test dia tahu. Masa belajar dia tak ambil kisah. Not concerned with regression. Apa? Because the student come require different reka bentuk, different test. But no, I only do one. Itu yang masalah tu. So sepatutnya lah, when learning ni, we should learning for all. Then, okay, we can sort of specialize lah, in certain. But we cannot do as if as you choose one, you forget the rest. Tak boleh lah macam tu. Semua kena tahu. Qualitative kena tahu, quantitative kena tahu. Must know. Because the outside world requires many varieties. Okay, ya? Okey, doktor. Terima kasih. Okay. Sekarang ni kita pergi kepada tajuk ni lah. Because saya dah buka tapak. You need to send in your practice. Zaitun, ni practice ni. Tak ada markah. Okay. Send in your practice ni by 2 o'clock. So siapa hantar bagus, siapa tak hantar tak ada denda. InsyaAllah awak akan masih selamat kat Johor Bahru tu. Okey.
Terima kasih doktor. Sama. Okey, sekarang ni kita nak tengok satu rajah yang besar. Okey. Boleh nampak tak beza? Okey, you know forgive me because this is totally NBM. Boleh nampak tak? Jika melihat tidak berarah, kita hanya sebut perbezaannya. Makna dia boleh pergi meningkat, dia boleh pergi mengurang. Kalau sebut berarah, ke kanan meningkat, ke kiri mengurang. Tapi jangan pula kata mengurang tu tak bagus. Pada pendapat awak, logik tak yang ke kanan atau ke kiri dari segi kandungan soalan kajian dia? Kalau rasa tak logik, begitu. Logik tak? Bahawa bila kita ajar pelajar, kita nak satu kaedah tu meningkatkan. Kan? Logik kan? Yang belah kiri tu mengurangkan, logik tak? Ke awak semua lihat benda tu meningkat-meningkat ya? Ada tak intervensi yang kita nak menurunkan? Tak ada. Ada doktor, ada. Kalau contohnya kita ambil dari segi obesity atau berat badan. Tapi contoh saya tak ada pakai ke tiru? Apa dia? Contoh yang saya punya tu. Dalam slide tu, nombor 3. Tak nampak? Contoh tu tak ada pakai? Bolehlah doktor, boleh. Boleh. Pengurangan keresahan. So, bila dia pandai, bila nak ambil exam dia risau, akibat risau tak boleh jawab, maka rendah kan. So apa kita buat? Kita buat program supaya kurang risau dia. Jadi kalau katalah skala risau awak sekarang berapa? 10. Okey, kita turunkan. Akibat program risau dia turun katalah 3. Maka pengurangan lah. Okey. So pengurangan risau, pengurangan berat badan. Kalau untuk geng-geng, pengurangan tekanan darah kan. Blood pressure turun. Bermakna memang there is a naik, there is a turun. Okay. Tapi kalau dia tidak berarah, you can go either way. Okay ya. Okay, now kita pindah daripada soalan kajian ke hipotesis. Okay, so sekali lagi ya, jangan type, copy paste. Kalau type nanti kan ada yang tak sama. Okay, kalau kita copy paste, kalau awak tengok sama gak case dia. Tidak berarah, tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Bila berarah kanan, tidak terdapat juga. Pasal kita sentiasa test for the null ya. We never test for the alternative. Masih ingat lagi ya? Orang yang bersalah, bawa ke mahkamah, dia adalah tidak bersalah. Siapa yang nak buktikan dia bersalah? Siapa yang nak buktikan dia bersalah? Saksi. Pendakwa lah. So pendakwa akan kemukakan bukti supaya bila cukup bukti, ayat tidak bersalah tu akan tukar. Buang tidak jadilah bersalah kan? Sebab tu bila seorang tu terlepas, bukan bermakna dia tidak bersalah, tak. Tak cukup bukti nak mengatakan dia bersalah. Mungkin dia buat benda tu ya. Tapi saksi yang kita dapat tu dibuktikan tidak bercakap benar, kan, tak kredibel. Atau orang yang didakwa tu dah bayar pada saksi tu ya, supaya bertukar cerita. Jadi konsep dia sama juga. Kita tidak uji hipotesis alternatif ataupun hipotesis research. Kita menguji hipotesis null. Jadi, tidak terdapat peningkatan. There is no statistically improvement ataupun there is no statistically reduction. Okay? Okay. Beres tak? Okay, sekarang ni, when you do a test, kita tak nampak SPSS tu yang kira.
So sebenarnya SPSS tu banyaklah dia buat. Dilakukan oleh SPSS tu. So data-data ni kita masukkan. So dia calculate dan last kali step 3 ni dia calculate based on the formula formula yang telah disediakan lah. So kalau kita tengok formula ni, okey, boleh nampak dah formula tu untuk t-test. Boleh tak? Jadi dia calculate based on formula lah. Yang kita pula tak payah lah ikut formula ni. Kita baca output je. Okey. Walau macam mana pun untuk mudah faham, mula-mula kita tengok rajah yang berkaitan lah. Okey. Yang atas ni peningkatannya kanan. Yang ini kosong. Yang sebelah kiri ni pengurangan. Sebelah ni kosong. Yang bawah ni kiri kanan ada. So yang atas ni directional lah, directional kanan, directional kiri. Yang ini non-directional. Okey. So apa kaitan dia? Bila kita buat calculation tu, SPSS akan kira kita nak hasil tu nanti berada tak dalam kawasan merah ni, kawasan yang reject denial. So kalau katalah meningkat, kita nak dia berada di sini. Kalau dia kurang, berada di sini. Dan kalau kata non-directional, dua-dua boleh. Okay? So sekarang kita tengok okey, kenapa graf tu macam tu? Tahu kenapa? Do you know not like why the graph is like that? Tak tahu, doktor. Okey, kita patah balik belakang. Okey, kita patah balik belakang. Okey, sekarang ni ini asal data. Boleh nampak tak? Banyak kan? Okay. Data ni, kalau kita buat histogram, dia akan jadi macam ni. Nampak? Contoh 35 seorang, 34 3 orang, 33 berapa 15 orang dan seterusnya. Dan kalau awak tengok data ni, memang bentuk loceng. Okay. Dan kalau kita pusingkan dia lah, dia jadi macam ni. Dan inilah merupakan mungkin yang lebih baik daripada itu. Nampak tak ni? Kan? That's how data yang asalnya ini jadi macam ni. Dan yang kita tengok tu jadilah dia bentuk loceng. Okey, boleh? Okay. Now the question is that, remember not, bagi social science, berapa nilai P kita ambil? 95% kan? Ataupun 0.05. Correct ya? So 0.5 plus 95 total 100. Kan? Jika non-directional, two-tail, yang 5% ni dibagi 2. Bermakna 2.5 belah kanan, 2.5 belah kiri. Tapi kalau dia directional,
the whole 5% tu sama ada belah kanan atau belah kiri. Boleh nampak logik dah? Okay, when you have non-directional, walaupun 5%, tapi 5% tu bagi dua. 2,5 sebelah kiri, 2,5 sebelah kanan. Tetapi kalau dia directional, then the whole 5% tu sama ada dia duduk sebelah kanan, belah kiri kosong, atau dia duduk sebelah kiri, belah kanan kosong. Boleh kot? Okey. Kita cuba tengok kan satu contoh. Okay, this is an example of a independent t-test output. Ada 3 warna merah, nilai T. Biru, degrees of freedom. Hijau, seek to tell. So all this while, we have been looking at seek to tell lah. First thing, bila kita tengok jadual, ada 2 group. Satu inquiry group, satu deductive group. Both groups are 15 and 15. So the mean is 11.6 for inquiry. Deductive is 11.1. So definitely lah dia tak sama kan. So we can say that inquiry is higher than deductive. Setuju tak? Inquiry is higher than deductive. Setuju tak? But is the increase significant? Okay. So bermakna sentiasa berbeza. Dia takkan sama punya lah. Tapi berbeza atau tidak secara signifikan, kita tengok dekat kolom ni, seek to tell. Betul? Dulu? Do you follow me up to now? So we look at the difference. There is a difference kan? Okay, but is it significantly different? We do not know. What do? We look at the significant to tail. So looking at significant to tail, is it significantly different or not? No, because it is more than 0.5. Correct? Okay. But when you look at this, you must not only look at this number, but you should also look at the other 2 numbers. One is T value. One is DF value. That's why both T value and DF value is reported dalam keputusan. Dalam keputusan t-test, kita mesti lapor nilai T dan nilai DF tu. Ikut APA. APA tu apa Zaitun? Apa dia APA? Penulisan cara APA. Dia rujukan tu. Dia ikut rujukan. Okay, Association of Psychological Association punya cara tulis mesti masuk nilai T dan nilai DF. So kita tak boleh report bahawa kita beri keputusan signifikan saja, tak boleh. Signifikan atau tak signifikan, nilai DF dan nilai T tu kena ada. Okey. So apa dia nilai T? Sebab tu nama dia ujian T kan. Ingat tak tadi ada formula tadi kan? Formula itulah formula t-test. Okay. So when you calculate based on that formula, you get the value of T. Okay, now degrees of freedom. Okay, what is degrees of freedom? Anybody? Degree of freedom apa dia? Macam mana nak dapat? Tak pernah dengar ke? Tahirul tak pernah dengar? DF. Tahirul ada ke? Zul? Ada Zul? Zul pun tak ada? Soal saya tak dengar ke apa? Is my voice okay to you? Can you hear me? Okay, doktor. Yes, okay, doctor. Okay, so saya tanya awak tadi,
DF tu apa dia? What is DF? Singkatan untuk Degrees of Freedom. Takkan tak pernah jumpa? Tahirul, Zul. Tak dengar? Okey. Degrees of freedom merujuk kepada, dengar betul-betul ya, N-1. Bermakna, berapa dalam sampel tu, kalau 30 tolak 1. Mana DF dia 29. Tapi dalam contoh kita ni, kerana kita ada dua kumpulan, 15 kan? Maka 15 tolak 1, 15 tolak 1, kita punya 28 tolak 2. Okay? Kalau kita tak pecah dalam kumpulan, 30 tolak 1, 29. Tapi dalam contoh ini kita pecah 15, maka dia adalah 28 tolak 2. Okey. So, sekarang ni, ada jadual yang T-test punya jadual. Okey, pada anda ada kat jadual ni, kita cuba tengok. Ini dia jadual dia. Boleh nampak tak? T distribution, critical value. Nampak? Degrees of freedom kan? Makna jika sampelnya 1, okey, kalau 2 ni sampel dia 3 lah, N-1 kan? Kalau 10, bermakna bilangan N dia 11 lah kan? 11 minus 1. So, we have up to here 15. Next one, 30. Next one, 100. Sampai dah yang terakhir, 600 and infinity. Okay ya? So, bermakna, for every degrees of freedom, ada bacaan dia. So, kalaulah kata 7 inilah bacaan dia. Kita ambil yang ni. 24. Inilah bacaan dia. So, macam mana nak baca? Tengok atas ya. Ada one tail, ada two tail. So, 5% one tail, baca yang ini. 5% two tail, baca second row, second column. Boleh nampak tak? One tail, 5%. Baca first column. Two tail, 5%, yang atas lah kan? Baca second column. Bermakna, jika one tail, 1.71. Jika two tail, 2.06. Boleh ikut dekat tu? Doktor, persen tu kita nak baca kat mana? Dekat jadual yang tadi? Yang 95% yang kita, okey, yang kita duk cakap 95% tu kan? Ini 95%. Okey. Okey, sekarang ni, ingat ya, we are doing, ingat, kalau non-directional, 5% kan? Kalau directional, kita ambil 2.5%. Tapi dalam kes ini, kita tengok one tail, two tail lah. Kalau one tail, walaupun sebut 5%, nilai T, ini nilai T ni, semua nombor-nombor ni. Ya? Ialah 171. Tapi kalau two tail, yang ini, nilai dia lah 206. Okay? So, inilah critical value yang kita nak bandingkan nanti. Perkataan dia lah, these are the critical values. Jika degree of freedom 24, critical value untuk one tail test is 1.71. For two tail is 2.06. Okay. So, macam mana nak tengok ni? Apa sebenarnya yang kita nak tengok? Coming to this one. Ini dia. Ini yang saya kata paling penting. Okay, cuba tengok betul-betul lah rajah ni. Look at the figure. Okay, tadi bentuk loceng tu dah faham kan? Kenapa bentuk loceng betul? Okay. Yang kedua, the mean is always in the middle. Tengah-tengah Jadi mean tu boleh pergi ke kanan positif, boleh pergi ke kiri negatif. Now what we are talking about to reject the null. Kita tentukan dulu ya, kita nak buat one tail atau two tail kan.
Bila kita dah buat one tail atau two tail, SPSS has already the critical value. Tapi tadi untuk learning purposes, you nampak tak? Critical value untuk one tail dengan two tail tak sama. Jika one tail dia warna coklat tu. Jika two tail tu dia warna biru. Nampak tak? Tadi saya tengok kan? For the same degree of freedom, critical value one tail and two tail are not the same. Setuju tak? Macam mana masalah? Boleh faham? Ingat tak tadi? Patah balik belakang. Nampak kan? Degrees of freedom 24. Tapi kalau one tail, ini nilai dia. 5%, 17 kan? Tapi kalau two tail, nilai dia 206. Nampak tak? Tetapi untuk degrees of freedom yang sama. Bilangan size sampel yang sama. Okey. Kalau degrees of freedom 24 ni, berapa size sampel dia, masalah? 25, doktor. Bagus. So 25 tolak 1, 24 kan? Baik, jika size sampelnya 24, jika one tail, critical value dia 1.71. Jika two tail, tengok yang atas 5% ni, 2.06. Okey, sekarang ni, sedar ada beza nilai critical value pada degrees of freedom yang sama. Setuju? Boleh nampak kan? Ya. Tak apalah. Apa yang saya nak sampaikan sekarang ni, for the same degree of freedom, nilai untuk one tail dengan two tail tak sama. Okey. Kita selama ni buat two tail, kan? Kita ambil saja apa saja nilai dalam output tu. Kita boleh ambil saja jika kita buat non-directional. Okay? But if we decide nak buat directional, then you have to consider a one tail test. Masalah dia output tu two tail kan. So macam mana nak baca one tail? Maka anda kena tahulah baca table tadi tu. That's why I include the table in. Okay. So now are you aware that for any degrees of freedom, the critical value one tail and two tail tak sama? Boleh terima Zulfadi? Boleh, doktor. Okay. So, tak kisah, tak apalah. Kalau kita tengok 29-nya degree freedom, sama juga. One tail dengan two tail dia tak sama. Yang sekarang ni bagi faham anda kan ya? Tengok ya. Okay, cuba tengok. Tengah-tengah ni kosong. Min ya. Dia bawa ke kanan ya. Critical value one tail, 1.6 something. Critical value of two tail, 2 point something. Kawasan rejection region ni lebih luas one tail atau two tail. Tengok gambar raja tu. Ujung je kita tengok. Adakah rejection region ni lebih luas jika one tail ke jika two tail? One tail, doktor. Nampak? Kalau one tail, tanah dia lebih besar. Pasal daripada line tu bawa sampai ke hujung kan. Jika two tail, line biru tu bawa sampai hujung, tanah dia lebih kecil. Boleh nampak tak? Boleh, doktor. So logically, bila SPSS kira dapat nilai T ya, so SPSS akan kira dapat nilai T. So apa yang dia buat ialah dia akan compare nilai T tu dengan whether is a one tail test or a two tail test. So bila dia kira, jika nilai tu within that rejection region, maka null itu akan ditolak. Tapi kalau kata dia tak melepasi rejection region tu, maka null tu tidak ditolak. Lagi sekali itu sebab tidak ada perkataan diterima. Tak ada. Jika nilai melebihi critical value that one tail or two tail, null is rejected.
Bermakna ya, kalau two tail semua kawasan ni. Kalau one tail semua kawasan ni. Yang do not reject, dia duduk sini. Itu yang we are 95% sure tu. So nilai T tadi ingat ya, SPSS yang kira, dia compare nilai T itulah dengan critical value ni. So kalau kita ambil contoh tadi, yang kita punya T output tu, ni, okay, kita besarkan ya, supaya jangan silap. Berapa nilai T ni? Berapa? 0.4. Signifikan atau tidak? Sekarang nilai 0.4. Is it significant or not? Tidak. Kenapa tidak? Okay, kita tengok balik slide yang atas tadi. Kerana untuk dia signifikan, dia mesti melepasi 1.69 kalau one tail. Atau mesti melepasi 2.04 jika two tail. Dia 0.4 kan? Mana dia berada kat sini pak? Less than plus 1 kan? Okay, ini 0. So 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Sebab itu, do not reject the null. Dalam contoh kita. Kena faham betul. Siapa tak faham ni, grade paling tinggi B+. So, siapa yang nak A dengan A-, mesti boleh explain ni. So, anda tak lulus kursus ni, tak ada. Memang tak mungkinnya. Ya? Confirm, minimum B+. But if you want to get an A or an A-, you must be able to explain non-directional. Salah satu daripadanya lah. Nanti kita akan tengok ada kurang-kurang 2 benda ya, yang anda mesti tahu. Kalau tidak, nilai A tu macam apa ya? Tiket bas ya? So anybody that gets A ni, memang dia boleh explain lah directional dengan non-directional ni. Okey, macam mana? Ada sesiapa nak penjelasan lanjut? Tidak. Okey, sekarang ni kita kalau boleh kita nak dia reject null kan? Betul tak? Peluang dia nak reject null kalau kawasan rejection area tu kecil ke besar? Siapa nak kecil? Besar lah. Dan kalau besar, yang mana lebih besar? One tail ke two tail? Tengok guard aja. One tail. One tail. Jadi sebab itu, we prefer to do a one tail test. Lebih tinggi peluang nak signifikan. Kalau kita pilih a two tail test, rejection area tu lagi kecil. Dia kena lepas 2 point something tu kan. Makna, okey, kata kita ambil satu nombor ya. Kalau saya tak siap ni ada nombor ni kan. Kita ambil nombor ni. Nampak tak? 1.7 tu. Boleh nampak? Okey, cuba tengok. Boleh nampak tak 1.7 ni? Boleh doktor. Okey, katakanlah SPSS kira-kira nilai T kita ya kat sini ni. Okey. Kita punya nilai T ni 1.7 something kan? Boleh kot. Ingat ya, ini SPSS yang kira ya. Dia kira based on what? Okey, dia kira based on formula ni. Kan? Okey, dia kira based on formula ni, maka dia dapatlah that jawapan. Okey? So, dia dapatlah jawapan, ini nilai T kan? Soalan sekarang ni, adakah nilai ni berada dalam rejection atau non-rejection area? So, kita ambil balik tadi. Atas ni kan? Sekarang boleh nampak tak 1.7 ni kan? Kalau buat two tail, do we reject or not?
Tak. Tak reject. Tak. Kalau one ten? Ya. Nanti kita reject. So itu contohlah di mana peluang untuk reject lebih tinggi jika kita guna one tail test dan hipotesis berarah dan soalan kajian berarah. Compare dengan soalan kajian tidak berarah atau hipotesis tidak berarah. Boleh terima. Boleh Doktor. Hanya satu perkara kena nak ingat lah. Saya bagi analogi orang tengok bola kan. Kau tanya Zul Fadli memang suka bola lah. Sekarang saya nak cakap dengan Zaitun ni. Dengan Zaitun ni lama tak bercerita ya. Kita tutup ni Zaitun. Okey, sekarang Zaitun, awak suka tengok bola? Pergi tengok bola tak? Bola sepak? Tak. Katalah ada orang pergi awak tengok bola. Selalu orang boleh tengok bola ni, sebenarnya dia nak tengok apa? Dia tak nak gol kan? Gol dia nak tengok. So kalau boleh lah, kalau awak rasa, awak orang Johor ya? Saya orang Kelantan, Doktor. Kelantan main dengan Johor. Ini musuh ketat ni. So kalau awak tengok Kelantan main dengan Johor, awak harap siapa menang? Kelantan. Kelantan menang. Okey, kalau awak nak Kelantan menang, awak harap gol masuk belah mana? Belah Johor. Belah Johor. Jadi kalau awak ada peluang nak pilih tempat duduk, awak nak duduk depan gol Johor ke depan gol Kelantan? Depan gol Johor lah. Okey. Bermakna awak sangat yakinlah bahawa Kelantan akan menang kan? Katalah Kelantan menang 7-0. Semua gol masuk tu semua saya nampak. Kerana saya duduk betul-betul depan gol kan? Pada masa itu awak telah membuat apa? Directional. Awak dah tetap dah. Saya nak duduk belah hujung sini. Okey. Segala tenaga ke apa semua dah duduk. Tapi kalau katalah masa nak sebelum mula pertandingan tu, Johor ni kuat juga, Kelantan pun kuat juga. Nanti kalau duduk dekat gol Johor, tiba-tiba gol kat Kelantan kan? Susah nak nampak, betul tak? Pasal jauh kan? Betul. Jadi lebih baik duduk kat mana? Tengah-tengah. Dia jadilah non-directional. So masa bila kita pilih non-directional? Bila kita nak tengok kedua-dua. Bila kita